Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Waalaikumsalam. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا أن تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاتي وقربي وثوابي سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung sesi tadabbur bagi memudahkan hafalan kita pada surah Al-Mulk. Dan sebagai motivasi untuk kita semua yang sedang dalam proses menghafal ni bukanlah proses yang boleh dikatakan mudah. Cuma Allah SWT memberikan jaminan yang sangat baik bagi mereka yang memulakan satu langkah ke arah kebaikan. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, dan ini antara beberapa ayat yang amat bermakna bagi diri saya dan sangat untuk kita guna untuk kita menghayatinya. Allah kata dalam Al-Quran, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bagi mereka yang berusaha pada satu jalan Allah, Allah akan buka baginya jalan-jalan yang lain ke arah kebaikan. Jadi kita ni tengah hafal, walaupun satu ayat, dua ayat, sekarang dah masuk ayat ke berapa? Saya dengar dah masuk ayat keempat ke kelima kan. Kita dah baca ayat-ayat ni semua dan kita sedang menghafalnya. Percayalah bahawasanya Allah akan buka jalan-jalan yang lain. Apakah jalan-jalan lain itu? Bahawasanya akan buka jalan lain untuk memudahkan hafalan kita pada ayat-ayat yang lain. Boleh faham macam gitu juga. Sebab orang kalau mula menghafal, dia akan mula dengan ayat-ayat yang belakang dahulu. Kan daripada juz amma, kemudian daripada sekarang kita tengah hafal Al-Mulk. Nah, nanti lepas kita hafal Al-Mulk, kita akan mendapati kemudahan pula. Dia akan datang perasaan dalam diri kita ni, aku nak hafal lebih lah. Kan? Macam sekarang ni, kita dah hafal 5 ayat kan. Dia rasa macam, aku nak hafal lebih. Itu nikmat yang Allah buka bagi kita dengan sebab kita usaha pada berapa saja ayat dia. Nanti Allah buka kita dengan kepada kita kecenderungan, minat kepada menghafal lebih banyak ayat yang lain. Kedua pula, Allah akan buka ruang-ruang yang lain. Maknanya apa? Perhatikan hidup kita. Satu keistimewaan yang Allah berikan pada orang yang dia dekat dengan Al-Quran ialah Allah buka ruang-ruang yang lain dengan Al-Quran itu sendiri. Maknanya Allah akan buka dalam hidup kita ni keberkatan-keberkatan yang lain yang kita tak akan dapat dengan kalau kita tak ada Al-Quran. Dan Allah kata dalam Al-Quran ni, dan dalam Al-Quran Allah sebut, Allah kata pertama, Allah mengatakan, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dia inilah sebaik-baik petunjuk hidayah. Maknanya apa? Orang kalau dia ada Al-Quran, hidupnya sangat terpimpin. Maknanya dalam segala keputusannya, dalam segala apa-apa jua bidang yang diceburinya, itu atas pimpinan Allah SWT. Kedua pula Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Orang yang mana dia ini membaca Al-Quran dan dia dekat Al-Quran itu, Allah turunkan baginya itu syifa' dengan rahmah. Maknanya dia akan ada masalah. Siapa yang tak ada masalah kat dunia ni, tapi Allah akan mudahkan segala permasalahan itu untuk dihadapinya. Kan, sebab kalau orang dengan Al-Quran, kita tengok orang yang ada Al-Quran tu, dia ni bukan tak ada masalah. Kita tahu dia ada masalah, tapi tenang saja. Kan kalau mereka yang kenal guru saya, Ustaz Afandi Ahmad, tengok dia 10 tahun dulu. Saya dengan dia belajar daripada semenjak mak bapak saya hantar dia mengaji dengan saya, mengaji dengan Ustaz Afandi. Waktu usia saya baru kira 7-8 tahun gitu. Itu tahun keberapa? Waktu saya 7-8 tahun, usia saya 7-8 tahun. Sampai sekarang, semua orang kata, kalau siapa yang kenal Ustaz Afandi berapa puluh-puluh tahun yang lalu, sampai sekarang sama je. Bukan ustaz tak ada masalah, bukan ustaz tak ada ujian dalam hidup. Macam-macam sakit beberapa tahun dan sebagainya. Tapi itulah dia. Dengan sebab berkat Al-Quran, dia mendapat ketenangan dalam menjalani kehidupan dia. Kan, dimudahkan segala urusannya. Itu dengan berkat Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Allah akan bezakan
di dunia dan juga di akhirat. Dengan sebab kita baca Al-Quran ini, keadaan kita dengan orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Orang beriman tak beriman tu beza sangat. Apatah lagi dengan Al-Quran. Orang yang pegang Al-Quran tu, status dia lain sangat dengan orang yang dia ini tak berpegang Al-Quran. Ini sebab Nabi katakan apa bagi orang yang berdamping Al-Quran? Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barara. Atau kama qala Nabi SAW mengatakan orang yang mahir dengan Al-Quran. Maknanya apa? Yang dia bersungguh, dan dia menguasai, dia menghafal dan sebagainya. Ma'as safaratil kiramil barara, dengan malaikat-malaikat yang tertinggi, yang terpuji. Itu motivasi kita. Jadi jangan pernah dalam diri kita rasa, sebab nanti akan datang rasa putus asa. Sebab susahlah, sulitlah nak hafal ni dan sebagainya. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang kekal berdamping dengan Al-Quran. Okey, itu motivasi awal pagi. Kan? Seterusnya kita nak ulang kaji. Hari ini kita dari segi tadabbur, kita nak masuk ayat ke-6. Ya, cuma saya nak kasih tips nak hafal Al-Mulk ni, antara sebab dia senang nak hafal, sebab cara ayat ini disusun memudahkan kita untuk menghafalnya. Jadi kita tengok surah Al-Mulk daripada mula. Kan kita mula sebab kita nak masuk ayat ke-6 hari ni, sebab yang kelima dah bacakan minggu lepas, kita dah huraikan tentang fungsi langit dan juga bintang dan sebagainya. Hari ini kita nak ulang kaji sikit daripada 1 sampai ke ayat 1 sampai ke 6. Dia ada urutan yang mana kalau kita tengok urutan itu, dia senang untuk kita hafal. Pertama kita baca tabarakallazi biyadil mulk. Allah kenalkan dirinya. Siapa? Tuhan yang Maha Berkat. Itu permulaan, cantik je. Ayat pertama Allah kenalkan diri dia. Tabarakallazi. Ini Tuhan yang Maha Berkat. Kan baginya segala kerajaan. Jadi pertama kenalkan diri. Dan kita kan kita bagi interview, kenalkan diri kita. Saya tak kira lah interview menjadi menantu ke, interview kerja ke, kenalkan diri saya. Sekian. Okey. Itu nama awak, itu awak punya, dan saya ni dan sebagainya. Ayat kedua, Allah memberitahu tentang kekuasaan ataupun apa yang Allah boleh buat. You kenalkan diri you, tak guna kalau you tak berkesan, melainkan awak kenalkan apa yang you boleh buat. Nama saya sekian. Saya boleh buat ini, saya boleh ini, kan? Bila Haji Siddiq kenalkan dirinya kepada Ibu Cik Linda, kan? Bapa Cik Linda. Saya Haji Siddiq. Saya boleh masak, saya boleh gini. Kenalkan. Jadi Allah kenalkan dirinya pada ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal haya. Yang ini Allah yang Maha Berkat ni, dialah yang boleh yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah kenalkan diri dia dengan dia boleh buat Allah kenalkan dengan kematian dan kehidupan. Dia kenalkan diri dia gitu. Kemudian ayat ketiga, jadi Allah mulakan dengan kematian, menciptakan kematian dan kehidupan. Ayat ketiga, keempat, kelima, semua tentang kehidupan. So first, Allah kenalkan diri dia. Kedua, Allah menunjukkan kemampuan dia, kekuasaan Allah SWT, kemampuan Allah SWT kedua. Kemudian ayat ketiga, keempat, kelima, semua mengajar tentang kehidupan. Apa dia aspek kehidupan tu? Pertama ialah allazi khalaqa sab'a samawatin. Kan menciptakan 7 petala langit. Tu ayat ketiga. Terus masuk pasal kehidupan, tengok langit. Kemudian Allah sambung summarji'il basar. Dah tengok langit, tengok lagi. So still talking about langit. Tengok, aku yang menciptakan langit ni. Tengok, dia tak ada cacat cela. Tengok lagi. Ayat keempat. Kemudian ayat kelima, Allah memberitahu tentang langit tu secara spesifik. Dan fungsi anggota-anggota langit tu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Kan, kami mengindahkan langit itu. Dan waja'alna rujuman li syayatin. Dan jadikan bintang tu sebagai untuk merejam syaitan. Fungsi. Jadi kita ulang tengok ayat pertama Allah kenalkan diri dia, kemudian Allah mengenalkan dirinya, kemudian ayat kedua Allah menunjukkan mengenalkan kekuasaannya. Kan, kekuasaan, kebolehan dia, kemampuan dia. Faham tak? Kemudian pada ayat ketiga secara spesifik lihat kemampuan Allah, kebolehan, kekuasaan Allah pada apa? Pada langit yang tak ada cacat celanya. Kemudian Allah suruh kita tengok lagi langit itu. Ayat kelima Allah akan menunjukkan fungsi-fungsi sebahagian daripada anggota langit itu sendiri. Nah, daripada ayat 1 ke 5, Allah menunjukkan kekuasaannya. Baru ayat ke-6, kalau kita lihat ayat ke-6, kita baca ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Apa dia maksud dia? Dan bagi orang-orang yang kufur, ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka jahannam.
Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, di sini kita melihat bahawasanya Allah SWT memberitahu pada kita, seolah beritahu pada kita, aku dah tunjukkan macam-macam kekuasaan pada engkau, maka kalau engkau tak beriman juga, maka engkau akan dicampakkan ke dalam api neraka. Maknanya hidup kita ni, Allah beri kita banyak peluang untuk kita mengenal Allah, untuk menghargai kekuasaan Allah SWT, dan kalau kita terlupa, untuk kita kembali ingat kepada Allah SWT. There are a lot of opportunities in our life. Banyak peluang dalam hidup kita untuk dekat pada Allah. Untuk kembali ke pangkal jalan. Untuk memperbaiki diri. Allah beri ruang untuk kita. Dan ruang yang Allah bagi pada kita ni, ruang yang takkan tersentuh oleh apa-apa pun jua peredaran zaman. Yang ini langit. Allah kasih contoh langit. Langit sama yang kita ada sekarang ni, langit sama yang mak bapak kita, datuk nenek kita, moyang kita, langit sama tu juga yang kita tongkat selama ini. Nah, bila kita tengok langit itu, maka ini Allah beritahu kepada kita, kalau kasih kau benda lain, dia tak akan kekal, dia tak akan berkesan. Sebagaimana kau melihat langit. Sebab ayat tentang langit ni, 1400 tahun yang dulu dah turun ayat tentang langit ni. Maknanya apa? It is something that kita sebagai manusia, langit inilah benda yang paling kita boleh nampak dengan mata kita sendiri, yang dapat kita hargai dengan mata kita sendiri, yang tak terganggu dengan perkara lain. Kalau kita tengok bumi, bumi berubah. Kalau kita pergi haji tahun 70-an, 80, 90, banyak sangat berubah sangat. Tapi langit ni saja tak berubah. Biru-biru tu juga, malam-malam tu juga. Jadi untuk kita ini yang tak berubah ni, kau tengok lama-lama. Dan jangan kata, seolah-olah Allah beritahu kepada kita, jangan kata aku tak beritahu pada engkau bahawasanya ini adalah cara aku mengenalkan kau pada diriku. Cuma kau aja tak mau tengok. Sebab Allah kasih azab bagi mereka yang dah tengok langit ni. Bukan kau tak tahu. Sebab logika akal kita tengok langit ni dengan segala keagungannya yang tak tersentuh oleh manusia, yang tak dapat diubah oleh manusia macam mana pun. Manusia boleh ubah bumi ni. Nak buat macam-macam. Dia nak drill lubang, nak gali minyak. Dia nak tambah apa-apa atas bumi. Dia boleh buat. Tapi langit, manusia tak boleh buat apa-apa untuk langit tu. Bahkan berapa usaha manusia untuk menerobos langit. Dia tak mampu. Sebab memang Allah nak kekalkan langit tu untuk kita tengok. Membuktikan ayat Al-Mulk ni. Nak kita tengok bahawasanya, inilah kekuasaan aku. Dan akal kita akan beritahu kepada kita, takkanlah yang mencipta langit ni, ialah suatu yang macam kita juga. Dia bukan makhluk macam kita. Sebab makhluk telah terbukti berganti zaman. Tak boleh buat macam mana Allah buat. Akal kita akan beritahu, there is a bigger force, a greater force, the greatest force yang menciptakan langit ni. Dan dia bukan makhluk. Dan tentu sekali itu adalah zat yang maha sempurna, yakni Allah. Ini sebab Nabi-Nabi terdahulu, dia nak ajar orang kepada kekuasaan Allah SWT, dia tunjuk kat langit je. Nabi Ibrahim nak tunjuk kepada umatnya tentang siapa tu Tuhan. Dia tunjukkan bintang, dia tunjukkan bulan, dia tunjukkan matahari. Dia tunjuk. Tinggal pada ni. Kan, kalau kata bintang tu Tuhan, bintang pun hilang, diganti oleh rembulan. Rembulan lagi besar daripada bintang. Tapi bulan pun hilang dengan dia kalah dengan matahari. Matahari itu pun akan terbenam dan diganti oleh bulan silih berganti. Ini semua sifat yang mana ada satu saja kuasa yang berkuasa atas mereka semua. Jadi itu sebab Allah SWT dan menunjukkan melalui lidah para rasulnya dan cara bahawasanya peluang Allah beri kepada kita untuk kenal Allah tu banyak sangat. Banyak sangat. Yang keduanya pula, kita lihat di sini bahawasanya bila kita mengajak orang kepada Allah, oleh itu, maka ajarlah mereka kepada Allah dengan cara yang mana mudah untuk akal tu menerima. Siapa punya alarm pagi-pagi? Sekejap, Jadi kalau kita lihat pada cara mengajak pada itu, sebab kita lihat dulu ada kitab Benih Islam karangan almarhum Ustaz Abdullah Al-Jufri, Said Abdullah Al-Jufri rahmatullahi alaih. Buku tu senang. Ada bab tauhid, kan? Tuhan kita adalah Allah. Allah yang membuat matahari, Allah yang membuat langit, Allah bintang tu untuk budak-budak. Tapi kalau kita baca, kita faham sekarang bahawasanya kalau kita nak ajak orang kepada Islam tu, nak ajak orang kepada indahnya Islam tu, tak payahlah nak berhujah panjang-panjang, bergaduh dan sebagainya. Tunjukkan dekat alam saja. Bagaimana kita kenalkan anak kita kepada alam itu yang ia dicipta Allah, gitulah kita ajak orang. Itu kita tunjuk. Bukti-bukti pada alam itu jelas. Bagi akal yang nak terima kebenaran bahawasanya tak adalah kuasa yang boleh buat macam mana Allah buat. Tak ada kuasa boleh buat macam mana Allah buat. Kan? Allah
Allah kata contoh, jangan kata langit lah. Allah kata dalam ayat yang lain, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha la yastahi. Allah tak malu untuk jadikan nyamuk sebagai tamsilan. Ataupun contoh yang lebih rendah daripada nyamuk. Tak payah tengok langit bumi, kau nak tengok nyamuk tu saja. Ada tak satu kuasa daripada kalangan manusia yang boleh cipta nyamuk? Nah, kalau nyamuk yang kecil gitulah pun kita manusia tak mampu. Langit yang kita sebut dalam surah Al-Mulk daripada ayat kedua, ketiga, ayat ketiga, keempat, kelima ni, apatah lagi. Jadi ajak orang kepada mengenal Allah dengan alam ini. Nah, itu pengajaran kedua kita ni. Jadi pengajaran pertama daripada ayat ke-6 ialah bahawasanya Allah beri kita banyak peluang untuk kenal pada dia. Melalui alam ni saja. Alam ni saja kita lihat sekeliling tu, cukuplah untuk kita yakin bahawasanya Tuhan kita itu adalah Allah. Siapa Allah? Tabarakalladzi biyadil mulku. Yang dia yang maha berkat, yang padanya itu adalah kerajaan. Kedua pula, pengajaran kedua ialah untuk mengajar kita bahawasanya bila mengajak orang untuk mengenal Allah, cukuplah dengan menunjukkan dalil-dalil yang nyata melalui alam yang telah Allah sempurnakan untuk kita. Sebab dulu bila guru saya almarhum Syekh Qasim, bila dia ajar kita tentang mengenal Allah, dia suruh pergi mana tau? Suruh pergi pasar. So, susah kita nak tujak pergi pasar je. Dia cakap, kau pergi pasar tu, ikan tu pernah ada hari tak ada ikan tak? Kalau loya buruk, hari Isnin tak ada ikan, memang hari Isnin pasar tutup. Faham tak? Tapi kalau pergi pasar tu, ada hari tak yang tak ada ikan? Hari-hari ada ikan. Berlambat-lambat berlungut. Tak pernah manusia memunggah isi laut. Bertahun-tahun lamanya manusia memunggah isi laut. Mengambil ikan, macam-macam ikan. Tak pernah satu hari ada laporan mengatakan ikan tu dah tak ada lagi dah habis dah. Ada saja ikan. Faham tak? Jadi itu untuk kita. Jadi pergi pasar kan dah lain perspektif kan. Orang hafal Quran, wah pergi pasar dah lain pula. Faham tak? Dah tengok kekuasaan Allah. Allah lama sikit kat kedai ikan. Faham tak? Kenapa kat kedai ikan lama sikit? Tadabbur. Dia nak debi je kan. Kedai ikan lama sangat. Yang ketiga, oleh kerana itu, Allah ni maha pemurah. Kita Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Allah ni, bila dia buka satu ruang kebaikan untuk kita tengok, Allah juga nak berikan kita bahagian daripada pahalanya. Ni pengajaran ketiga ni untuk kita fahamkan. Allah tunjukkan langit ni, 7 petala langit ni, tak ada cacat celanya kan, daripada ayat 3 sampai kelima ni. Allah juga nak beri kita peluang mendapat kelebihan daripada langit ini. Apa dia? Menjaga alam. Ini aspek yang saya ulang banyak kali sebab Allah sebut tentang alam dalam Quran banyak sangat. Tentang langit, bumi, langit dan sebagainya. Maknanya nak kata apa? Oleh kerana kita tahu langit ini adalah dia itu diciptakan untuk kita kenal Allah dan memudahkan kita berdakwah kepada jalan Allah. Oleh itu jagalah langit ni, supaya ia tak mengganggu manusia yang melihat pada langit itu, dia tidak terhijab daripada melihat keindahannya dengan sebab tangan manusia. Jadi langit ni langit yang indah. Tapi kadang-kadang dengan sebab tangan-tangan manusia di bumi ini, maka pandangan tentang langit itu terhalang. Bukan kerana cacatnya langit, bukan kerana kurangnya langit ataupun penciptaan yang tak sempurna, dengan sebab jahatnya perangai manusia. Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah berlaku terzahirnya kerosakan di langit dan bumi dengan sebab tangan manusia, pencemaran. Kemudian Allah mengatakan dalam ketika menciptakan manusia, nak menciptakan Nabi Adam, Allah dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan aku nak ciptakan khalifah kat muka bumi ni. Apa kata para malaikat sebagai, bukan kata protes, tapi mereka ni ada sedikit kerisauan. Apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah kau akan menciptakan di atas muka bumi ini mereka yang akan membuat kerosakan. Nah, antara kerosakan kat bumi yang akan manusia buat itu adalah ia menjadi penghalang bagi orang nak kenal Allah dengan sebab kerakusannya mencemar bumi ini. Pencemaran dekat bumi ini yang mana ia sampai ke langit adalah dengan sebab manusia rakus dengan keuntungan, nak mendapatkan beberapa keuntungan, maka diragutlah dunia ini daripada segala keharmoniannya
dan mengganggu pandangan manusia pada langit tersebut dengan pencemaran-pencemaran dan sebagainya, dengan dulu kata his apa, jerebu dan sebagainya. Kenapa tangan manusia? Itu sebab Allah kata khalifah. Khalifah tu bukan sekadar untuk ibadah, untuk menjaga apa yang telah Allah amanahkan pada kita kat muka bumi ini. Sebab orang kalau baca surah Al-Mulk, dia kena ada rasa connected dengan alam. Tanda kita ni orang yang ahli Al-Mulk. Faham tak? Kita ni hari kiamat. Lepas tu saya ajar tadabbur dengan lelaki pula. Kan? Dalam kita hari kiamat nanti akan dimasukkan ke syurga ikut golongan masing-masing. Masuk neraka ikut golongan masing-masing. Na'udzubillah. Masuk syurga pun ikut golongan masing-masing. Dan golongan yang masuk syurga ni ada golongan bangun malam, golongan baca Quran dan sebagainya. Golongan yang mana kita cenderung. Nah, kalau kita ni orang yang cenderung Al-Mulk, ada kemungkinan masuk syurga dengan kelompok Al-Mulk, yang suka Al-Mulk, yang hafal Al-Mulk. Nah, kalau kita orang yang connected, yang terikat dengan Al-Mulk, maka antara ciri orang-orang yang cinta, sayang, kasih pada surah Al-Mulk ialah dia sangat sayang, kasih, cinta, prihatin nak jaga akan alam yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Dia kena ada concern pasal alam. Malangnya orang beriman ni pandang benda remeh sangat. Apalah sangat nak jaga alam, apalah sangat nak recycle, apalah sangat nak. Tak. Orang Islam dia ambil berat. Sebab apa? Dah Allah kata alam ini, Allah sebut alam, alam ni penting untuk dijaga. This is the way. Ini alam ini, langit ini adalah ruang untuk orang kenal Allah. Kalau ia tertutup dengan sebab pencemaran, maka orang akan terbatas ruang untuk kenal Allah. Maka kita kena jaga alam ini. Ustaz, jaga-jaga pun gitu juga, kotor juga, orang lain tak kita buat. Orang lain tak buat, kita buat. Dan walaupun usaha itu tak berjaya, macam mana Nabi Nuh bina bahtera tengah-tengah padang pasir, tengah-tengah darat, tak ada pula hujan nak turun, tak apalah, bina aja. Walaupun nampak usaha kita yang kecil ni, nak jaga alam ni, macamlah tak ada kesan langsung, orang pun makin mengotorkan alam dan sebagainya, tak apalah. Beruntunglah. Saya kata, antara sebab negara kita ni, Singapura ni, berkat. Kerana apa? Kita menjaga apa yang Allah suruh kita jaga. Allah suruh jaga alam, kita jaga alam. Bersih tempat ni. Banding dengan tempat-tempat lain, bersih tempat kita ni. Allah suruh jaga alam, tempat kita paling jaga haiwan. Paling jaga haiwan, ini orang Islam kena ada sifat connected to this. Okay? Nah, kita masuk ayat kalau ada masa sikit. Oh, ada 3 minit lagi. Kita ambil sikit lagi ayat ke-7. Boleh? Ayat ke-7. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, bila orang campakkan dalam api neraka, mereka mendengar suara jeritan meraung-raung, sedang neraka itu menggelegak. Okey, kita lihat kat sini. Ini termasuk daripada ayat, kita kena beriman dengan setiap ayat Al-Quran. Tapi tengok ni Allah cantikkan lagi. Sebelum ni, yang kita beriman ni, semua benda kita boleh nampak. Langit. Wah, kita menambah keimanan. Kan, nampak langit dengan segala kesempurnaannya tanpa cacalnya, kita boleh beriman. Nah, sekarang Allah nak naikkan lagi kita punya penghargaan tentang iman. Nah, sekarang ni, bila Allah dah masuk pada aspek yang mana yang kita melihat benda yang kita tak nampak, tapi kita nak beriman. Allah sebut, tapi kita belum pernah nampak, belum pernah merasakan, tapi kita kena beriman. Yang langit tu kita dah nampak, kita dah merasakan, kita tentu beriman. Sekarang ni ayat yang ni. Ayat tentang apa? Tentang orang yang dicampak dalam neraka. Apa dia keadaan dia? Dia akan dalam keadaan dia mendengar akan suara jeritan meraung-raung sedang ia menggelegak. Dan ini diceritakan dengan detail. Masuk dalam neraka, dicampakkan. It's all action verb. Kan? It's action. Kan? Dicampakkan. Jadi kita boleh visualize. Orang kena campak dalam neraka. Dicampak macam mana. Kemudian dia mendengar. Kan, dia boleh mendengar raungan dan neraka tu menggelegak. Ini semua ada sandaran pada experience kita kat dunia. Bagaimana suasana orang dicampak. Kita mungkin belum kena campak, tapi pernah nampak orang yang kena campak. Atau kita sendiri pun pernah campak orang. Faham tak? Kita nampak, kita boleh bayangkan kat situ. Kemudian kita pernah mendengar bunyi. Kadang-kadang kita dengar bunyi budak kena pukul. Bukan budak lain, anak kita sendiri, cucu kita sendiri. Kita dengar pukul, dia meraung, dia memekik. Itu kita boleh bayangkan.
Dan kita pula yang ibu-ibu pernah kat dapur tengok air tu menggelegak. All these things yang kita ada kat dunia ni is a reference point yang kat neraka tu berpuluh ratus-ratus kalilah gandanya daripada apa yang kita experience to create and membantu iman kita. Yang kita lalui kat dunia ni membantu iman kita untuk menghargai bahawasanya this is a reality in the hereafter. Jadi yang kat dunia Allah ciptakan untuk kita ni semua bukan sia-sia. All the experiences bila kita dengar, bila kita lihat, ini semua bukan sia-sia sebab dia nanti ada relatability dengan reality kita ke akhirat. Kan? Jadi kita tengok orang kalau nak masuk dalam neraka tu, dia belum masuk, dia dah dengar. Belum masuk, belum dicampakkan kan. Bila dia dicampakkan kan, apabila mereka dicampakkan, dia dah dengar dah. So detail sangat Allah beritahu pada kita supaya apa? Pertama, supaya kita sedar betapa ngerinya azab di akhirat itu sendiri. Baik kita dengar dan dengan sebab kita merasakan ngerinya kerana keadaan itu terbayang dengan kita kat dunia ni sebab ada beberapa pengalaman kita melihat suasana yang demikian, maka kita akan bertambah-tambah iman dengan Al-Quran. Okey? Jadi hari ini kita habis pada ayat ke-7. Alhamdulillah, malam Ustazah beritahu saya, sungguh-sungguh orang dalam grup ni nak hafal Al-Quran. Faham tak? Sungguh-sungguh daripada ayat 1 kan, sampai nak nangis dia. Kan? Sampai nak nangis dengar awak sungguh-sungguh nak hafal. Kan? Jadi moga-moga dikurniakan istiqamah untuk menghafal, untuk menjaga hafalan kita. Okey. Jadi moga berjayalah kita sampai ke akhirnya surah Al-Mulk 30 ayat. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama.